27 kes kebengkrapan yang ditadbir direkodkan di Malaysia. Bagi tempoh 2019 hingga April 2023 pula, sebanyak 34,043 kes direkodkan. Ini berarti purata setiap hari 28 kes kebengkrapan didaftar. Dengan angka ini sudah tentu suatu perundangan insolvensi yang berkesan diperlukan bagi memberi peluang kedua untuk membantu mereka yang bankrupt supaya dilepaskan daripada kebengkrapan dan meruskan kehidupan dengan lebih baik. Ini bukan berarti kita nak menggalakkan mereka berhutang dan kemudian mereka isytihar mereka bankrupt, kemudian kita pulih lagi, tidak begitu. Tetapi kita perlukan kepada soal advokasi yang lebih berkesan kepada rakyat, terutama dari kalangan generasi muda. Hal ini bukan sahaja membantu mengukuhkan kembali kedudukan keuangan individu yang terlibat, malah secara automatik akan memberi kesan berganda kepada pembangunan ekonomi, masyarakat dan negara. Saya menyokong pindaan Akta Insolvensi 1967 ini atas dua faktor. Yang pertama, pindaan ini memberikan penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan automatik di bawah Seksyen 33C Akta 360 supaya individu yang bankrupt boleh dilepaskan daripada kebangkrupan dalam tempoh yang lebih singkat. Yang kedua, langkah meminda subseksyen 33B 2A daripada Akta 360 untuk menambah dua lagi kategori daripada 4 kategori dalam akta sebelum ini bagi kategori bankrupt yang boleh dilepaskan daripada kebangkrupan oleh perakuan Ketua Pengarah Insolvensi tanpa bantahan daripada pemiutang adalah satu usaha yang baik. Ianya melibatkan pertama golongan bankrupt yang berusia 70 tahun ke atas. Yang kedua, individu bankrupt yang tidak berkeupayaan kerana disahkan sebagai pesakit mental di bawah Akta Kesihatan Mental 2001 Akta 615. Timbalan Dipertua, namun begitu, adakah pihak kerajaan berhasrat untuk memperluaskan lagi kategori ini bagi individu yang terlibat, yang dilihat mempunyai daya saing yang tinggi dan sangat berpotensi untuk menyumbang kepada ekonomi masyarakat setempat dan juga negara. Hal ini kerana berdasarkan statistik kes kebangkrupan daripada tahun 2019 hingga 2023, sebanyak 66.27% kes adalah berpunca daripada pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Ini menunjukkan bahawa peminjam pada awalnya adalah merupakan individu yang mempunyai kompetensi yang tinggi, di mana jika tidak diberikan peluang kedua kepada mereka, negara berisiko kehilangan sumber manusia yang sangat berpotensi. Tambahan pula sebanyak 65.8% kes kebangkrupan yang berlaku berada di ambang keberhutangan sebanyak 100,000 hingga 500,000. Ini menjadi bukti bahawa individu yang terlibat sebelum ini terdiri dari kalangan mereka yang mempunyai penarapan kredit yang baik oleh pihak pemiutang. Kalau tidak, mereka tak akan dapat hutang. Terdapat cadangan pindaan lain yang perlu diberikan fokus bagi menambah baik sistem pentadbiran kebangkrupan di negara ini. Antaranya penetapan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemiutang Seksyen 22 dan Jadual C Akta 360 bagi mengelakkan isu kelewatan pemfailan yang boleh menyukarkan pelepasan bagi individu bankrupt. Kedua, cadangan pindaan subseksyen 15.1 Akta 360 untuk memperuntukkan bahawa mesyuarat pemiutang boleh diadakan seberapa segera yang boleh setelah perintah kebangkrupan dibuat terhadap bankrupt, kerana jika lambat akan menyebabkan hak-hak seorang itu untuk dilepaskan atau dibatalkan kebangkrupan terjejas sebab perkara ini dapat ditangani secara teratur oleh pihak insolvensi. Selain itu, pindaan yang dicadangkan ini dilihat membantu menjimatkan masa dan kos dalam pentadbiran kebangkrupan. Jika mesyuarat pemiutang hanya akan diadakan atas permintaan
dan jika perlu. Selain itu, bagi mengatasi masalah ini dari awal, adakah pihak kerajaan bercadang untuk memperkenalkan kaedah seperti mana corporate rescue dengan izin, seperti judicial management atau scheme of arrangement bagi kes melibatkan individu. Hal ini bagi mengelak lebih awal daripada seorang itu dijatuhi bankrupt. Antara persoalan yang ingin saya bangkitkan, yang pertama berdasarkan statistik kes kebankruptan daripada tahun 2019 hingga April 2023, seperti nyatakan tadi menunjukkan 57.34%, lebih separuh daripadanya adalah golongan berumur 44 tahun dan ke bawah. Jadi sejauh manakah inisiatif yang telah dibuat oleh pihak kerajaan bagi memberikan kesedaran kepada rakyat, terutama golongan muda remaja, agar tidak terlibat dengan hutang serta bahayanya kes kebankruptan ini? Yang kedua, apakah langkah-langkah pencegahan efektif dan efisien yang diusahakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan kes bankrupt dalam negara kita semakin berkurangan? Yang ketiga, bagaimanakah keberkesanan agensi berkaitan seperti mana agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dalam melaksanakan tugas mereka untuk mengurangkan kes kebankruptan dari tahun ke tahun? Yang keempat, sejauh manakah peningkatan kes bankrupt ini memberikan kesan kepada ekonomi negara kita secara langsung, terutamanya ketika fasa kos sara hidup yang tinggi pada ketika ini? Terima kasih, Timbalan Speaker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Saya jemput Yang Berhormat Kotak Melaka. Poin betul. Secara dasarnya saya menyokong RUU pindahan Akta Insolvensi ini. Mengikut statistik daripada Jabatan Insolvensi, kita boleh lihat sejak tahun 2019 hingga April 2023, terdapat 34,043 kes bankrupt. Manakala jumlah kes yang ditadbir setakat April 2023 ialah sebanyak 264,127. Oleh itu, pindahan ini akan memberi kesan yang positif dan tepat pada masanya kepada mereka ini dan mampu memberi peluang kedua kepada mereka untuk bangkit dalam kehidupan mereka. Akan tetapi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan beberapa pertanyaan dan cadangan mengenai RUU ini dan juga isu bankrupt. Isu yang pertama yang hendak saya bangkitkan adalah mengenai punca bankrupt. Saya merujuk kepada statistik daripada Jabatan Insolvensi mengenai sebab bankrupt dari tahun 2019 hingga 2023. Di mana punca utama bankrupt ialah pinjaman peribadi iaitu 49% dan seterusnya pinjaman perniagaan 17%, sewa beli kenderaan hire purchase 11% dan sebagainya. Jelas bahawa punca utama bankrupt adalah kerana kegagalan melunaskan hutang peribadi iaitu hampir separuh daripada semua kes. Ini adalah amat membimbangkan kerana statistik pinjaman peribadi ini adalah berasingan dengan pinjaman perniagaan, kad kredit, perumahan, sewa beli kenderaan dan sebagainya. Maksudnya, separuh daripada bankrupt disebabkan pinjaman peribadi, bukan kerana pinjaman perniagaan atau kredit kad. Saya memohon penjelasan lanjut daripada Menteri, apakah jenis pinjaman peribadi yang dimaksudkan ini? Adakah ia merujuk kepada pinjaman peribadi, personal loan yang ditawarkan oleh bank-bank komersial? Kita perlu mengkaji dengan lebih teliti. Apakah jenis pinjaman peribadi ini? Apakah sebab orang ramai mengambil pinjaman peribadi? Kekhawatiran saya adalah pinjaman peribadi ini adalah produk yang ditawarkan oleh pihak bank secara terlalu agresif.
Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap minggu seseorang itu mungkin menerima beberapa panggilan daripada beberapa bank yang menawarkan pinjaman peribadi. Pagi ini, Puan Speaker, saya juga terima email daripada company e-wallet, di mana dalam email tersebut dia kata, do you know that you can borrow up to 20,000 and make repayments in up to 24 months dengan izinnya. Dengan begitu mudah saja email kepada anda, dan stepnya senang saja. Pergi go pinjam, just bubur berapa amount yang anda ingin pinjam, lepas tu dia akan proses, dan dia kata accept the loan and the fund will be immediately disbursed into your e-wallet or bank account. Artinya begitu mudah saja kita boleh dapat pinjaman hari ini. Dengan tekan kepada handphone saja sudah boleh dapat pinjaman personal loan. Jadi maka perlulah kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan juga bank negara melihat semula tindakan bank dan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat e-wallet ini. Poin betul. Isu kedua yang ingin saya bangkitkan adalah mengenai dengan literasi kewangan, iaitu pendidikan kewangan. Dalam usaha menandangi isu bankrupt ini, khususnya dalam kalangan orang muda, pendidikan ataupun knowledge kewangan adalah amat penting. Saya masih ingat beberapa bulan yang lepas, apabila saya sedang berbual dengan seorang muda yang baru saja graduate, bekerja sebagai seorang engineer. Antara isu yang kita bincang adalah mengenai dengan credit card. Orang muda baru keluar daripada universiti, biasa perkara yang pertama mereka akan pohon credit card. Saya amat terkejut apabila beliau memberitahu kepada saya, dalam ingatannya ialah credit card hanya perlu bayar jumlah minimum dalam statement pada setiap bulan yang dihantar oleh credit card company, dan tidak akan dikenakan charge bayaran lewat. Artinya mereka ingat setiap bulan hanya bayar minimum charges, minimum repayment saja, dan mereka boleh elak daripada bayaran lewat bayar, itu saja. Setelah menanya dengan lebih lanjut, saya tanya dia, saya dapati bahawa beliau tidak tahu bahawa baki hutang kad kredit tersebut sebenarnya dikenakan kadar faedah yang amat tinggi, iaitu antara 8 hingga 12% satu tahun. Tambahan lagi, apabila kos faedah ini dikompaun dari masa ke semasa, mungkin hutang akan terkumpul sehingga tak mampu dibayar. Ini adalah salah satu sebab kenapa banyak yang bankrupt kerana pinjaman peribadi itu. Pengalaman ini amat mengejutkan saya kerana seorang anak muda yang berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai profesional kurang memahami konsep-konsep kewangan dan implikasinya kepada hidupan harian mereka. Apatah lagi seperti mana yang saya katakan tadi mengenai pinjaman peribadi yang ditawarkan secara agresif oleh pihak bank ataupun e-wallet company. Mungkin ramai yang tertarik dengan wang segera ini dan tidak memahami implikasi kewangan ataupun masalah yang mereka akan hadapi di masa akan datang. Sebenarnya jika kita lihat kepada sistem pendidikan negara kita, di sekolah ataupun di universiti, kita ada belajar matematik, sains, sejarah dan sebagainya. Tetapi setahu saya, subjek tentang pendidikan kewangan ataupun knowledge about financing kurang diberi penekanan, melainkan seseorang itu belajar accountant ataupun perniagaan. Maka saya memohon supaya pihak kerajaan dapat melaksanakan atau mencari strategi untuk meningkatkan kesedaran kewangan di antara kalangan orang ramai, khususnya orang muda. Poin betul. Poin yang ketiga yang saya ingin bangkit ialah mengenai dengan fee ataupun bayaran dalam urusan insolvensi. Saya merujuk kepada wata kerajaan, iaitu kaedah insolvensi fee pindahan
2017 yang saya print out ini, di mana semua fee berkenaan telah disenaraikan. Saya merujuk kepada susunan C, perkara 1. Ya, saya sebagai contoh, saya ingin menarik perhatian Menteri, di mana kadar bayaran 5 hingga 7% dikenakan terhadap aset-aset bersih penghutang selepas menolak bayaran-bayaran kepada pemihutang. Pada pendapat saya, kadar bayaran 5 hingga 7% ini amat besar dan tinggi dan membebankan mereka yang jadi bankrupt. Terutamanya apabila kes ini melibatkan mereka yang menghadapi kesukaran. Mereka sudah tak boleh bayar, sudah bankrupt. Lepas tu apabila mereka nak selesaikan, tolak semua aset bersih, perlu bayar lagi bayaran 5 hingga 7%. Jadi mereka dikenakan tindakan insolvensi dan terpaksa menjual aset-aset untuk melunaskan hutang. Tetapi pada akhirnya proses ini, mereka mempunyai kelebihan, kalau mereka mempunyai kelebihan aset bersih, dikenakan bayaran 5 hingga 7%. Bagai kata pepatah, jatuh ditimpa tangga. Maka saya memohon agar kerajaan mengkaji semula dan menurunkan kadar bayaran 5 hingga 7% ini, dan juga pada masa yang sama semua bayaran-bayaran lain dalam water ini, supaya dapat meringankan beban mereka yang menghadapi masalah bankrupt ini. Last point, poin yang terakhir, Puan Yang di-Pertua. Dalam usaha kita nak membantu mereka yang bankrupt ini, kita juga harus berfikir dari sudut pemihutang, supaya kita jangan memberi satu gambaran kepada mereka sehingga mereka tidak ada keyakinan untuk memberi pinjaman kepada mereka yang ingin meminjam. Ya, contohnya bank. Ya, kalau kita hari ini kita dalam usaha kita nak bantu mereka yang bankrupt, tetapi pada masa yang sama juga kita perlu memastikan ini tidak dilakukan terlalu longgar, sehingga kan akhirnya pihak yang meminjam itu mereka reluctant ataupun enggan untuk memberikan pinjaman. Dan jika keadaan ini berlaku, barangkali dia akan menyebabkan contohnya bank tidak mau memberi pinjaman, dan akhirnya mereka nak pinjam ini akan pergi pinjam dengan alung, dan ini akan menimbulkan lagi satu masalah kepada masyarakat dan negara kita. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan ialah kita perlu balance up. Dalam kita nak bantu yang mereka yang bankrupt, kita juga perlu fikir masalah yang dihadapi oleh pemihutang. Dengan itu, sekian saja pembahasan saya. Saya mohon pencerahan daripada Menteri. Saya menyokong RUU ini. Terima kasih. Puan Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Seterusnya Yang Berhormat Pasir Mas tidak ada di dalam Dewan. Saya jemput Yang Berhormat Rasa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya terus serta dalam perbahasan RUU Insolvensi Pindaan 2023 pada hari ini. Saya mulakan perbahasan saya berbalik kepada pembentangan Belanjawan Madani 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 24 Februari yang lepas, yang antara lain mengatakan bahawa frasa yang beliau gunakan ketika itu adalah rakyat yang diisytiharkan muflis berhak punya peluang kedua. Saya rasa ayat ni singkat tapi membawa makna yang cukup padat kepada mereka yang terlibat. Sebab selama ni hak mereka, kita tak pernah berikan mereka peluang kedua untuk mereka menghidupkan peluang mereka dari segi kewangan. Memang kita tahu kenapa bankrupt, sebab kegagalan sebelum ini dalam membayar hutang yang menyebabkan mereka menghadapi tindakan undang-undang dan akhirnya diperintahkan bankrupt melalui proses mahkamah. Itu semua kita tahu. Cuma peluang untuk mereka keluar daripada kebankruptan tersebut jarang diberikan, dan seolah-olah mereka ini one off, tak ada peluang lagi. Jadi bagi saya, inilah Malaysia Madani yang kita berikan peluang kepada rakyat kita untuk kembali semula ke arus perdana masyarakat, tak kira orang muda, pertengahan ataupun warga emas. Jadi saya juga percaya
lantaran daripada teguran ataupun pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut, hari ini kita membahaskan IUU ini. Dan sudah tentu saya membahaskan dan saya akan menyokong IUU ini kerana ia akan memberikan peluang kepada, kalau ikutkan yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, 130,000 yang diisytiharkan bankrupt ketika ini dijangka akan terlepas ataupun dilepaskan daripada bankrupt. Maknanya 260,000 bankrupt ketika ini, separuh darinya akan dilepaskan daripada bankrupt dan mereka boleh kembali ke arus perdana kewangan dan ekonomi negara dan menyumbang kepada pembangunan negara kita. Itulah yang kita nak. Cuma tadi apabila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Undang-Undang, ketika beliau membentangkan bacaan kedua tadi, beliau ada menyebut sehingga 30 April tahun ini seramai 4,228 orang yang mana mereka dikategorikan sebagai hutang berskala kecil telah mendapat sijil daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Saya nak tanya, saya ucapkan syabas dan tahniah tindakan cepat daripada kerajaan yang menyebabkan lebih 4,000 orang telah mendapat sijil. Bagaimana dengan yang lain? Sebab kita jangkakan golongan sasar akan mencecah 130,000. Yang selebihnya bila? Berapakah lama jangkaan? Apakah sehingga hujung tahun ni ataupun tahun depan kita boleh membolehkan ke semua 130,000 yang bankrupt dilepaskan daripada kebankruptan? Dan yang kedua, bagaimana dengan prosiding di mahkamah? Kita tahu yang mengisytiharkan ataupun yang memerintahkan seseorang untuk bankrupt mahkamah. Dan prosedur selama ini adalah kita kembali kepada mahkamah untuk mahkamah memerintahkan seseorang itu dilepaskan daripada kebankruptan. Apakah dengan adanya sistem yang baru ataupun ada pendekatan Malaysia Madani yang lebih holistik ini, prosedur di mahkamah masih diteruskan ataupun bagaimana? Saya mohon apabila Menteri Gulung nanti tolong bagi penjelasan. Dan yang satu lagi perkara yang saya rasa perlu diberikan perhatian adalah bagaimana respon daripada institusi-institusi kewangan. Sebab saya tak mahu keadaan di mana apabila terlalu mudah untuk dilepaskan ke bankrupan, mungkin bank pula mengetatkan syarat-syarat mereka memberikan pinjaman yang mana akhirnya ia akan mendatangkan kerosakan ataupun menjejaskan aktiviti meminjam yang sah dari segi undang-undang dan menggalakkan perkara yang di luar sisi undang-undang. Jadi saya nak tanya pada pihak kerajaan, apakah respon daripada institusi pembankan, bankers berkenaan dengan perkara ini? Yang Berhormat, Yang Di-Pertua, saya nak merujuk kepada Seksyen 2 yang akan dipindah dengan memasukkan perkataan remote communication technology. Saya menyambut baik. Ia ada keperluan dan ia sepatutnya telah dimasukkan di awal kita menghadapi pandemik COVID pada tahun 2020 ataupun 2021. Sebab ia adalah satu keperluan yang selaras dengan keadaan semasa. Saya masih ingat mahkamah kita telah melaksanakan banyak proceeding online sejak tahun 2020 ketika permulaan pandemik. Tetapi banyak agensi kerajaan masih ditakut lama. Saya bagi satu contoh, proceeding untuk pusaka kecil. Saya pernah sebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini pada penggar Parlimen ke-14, tapi tak ada perubahan. Tetapi hari ini paling kurang kita nampak di bawah kerajaan perpaduan kita, insolvensi telah melakukan sesuatu yang baik. Cuma saya harap kerajaan boleh pertimbangkan juga apakah kaedahnya, apakah cara penyelesaiannya untuk mereka yang bankrupt, yang terlibat dalam proceeding secara online tetapi mereka mungkin tinggal di luar bandar, tidak mempunyai kemudahan yang secukupnya. Apakah pendekatan alternatif untuk mereka? Kerajaan perlu memikirkan perkara ini supaya tiada yang akan tercicir daripada perubahan yang kita buat. Seterusnya berkenaan dengan Seksyen 33B Akta Induk yang ditambah dua kategori yang boleh dilepaskan daripada kebankruptan melalui perakuan ataupun sijil daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Saya ucapkan syabas kepada kerajaan, bagus, ini menunjukkan Malaysia Madani yang prihatin, iaitu berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan seseorang yang menghadapi masalah
who is incapable of managing himself and his affair. Bagus. Dan F, berkenaan dengan mereka yang telah mencapai usia 70 tahun. Saya kalau boleh, saya harap lebih banyak kategori boleh ditambah. Mungkin bukan pada pindaan kali ini. Saya bagi contoh. Mungkin untuk mereka yang telah mencecah usia 60 tahun dan mereka mempunyai simpanan di KWSP. Keadaan semasa adalah mereka ni tak berani keluarkan wang daripada simpanan KWSP. Tak kira untuk masalah, untuk perubatan, kesihatan ataupun pendidikan anak-anak mereka. Sebab apa? Bila mereka keluarkan duit, mereka takut ia akan dilepaskan ataupun diambil oleh insolvensi dan dibayar kepada pemiutang. Ini yang menyebabkan kes ni banyak saya rasa. Yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ni mungkin ada pernah dengar pengundi di setiap kawasan hadapi masalah yang sama. Yang mana menyebabkan wang tu masih simpan. Dan mereka biarkan aja. Maknanya di sepanjang hayat mereka tak dapat mereka menikmati wang caruman mereka di KWSP. Mereka terpaksa biarkan dan besok dah meninggal, mungkin waris mereka yang akan menikmati. Jadi macam mana kita nak membantu mereka dalam hal ini? Begitu juga satu lagi yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan adalah berkenaan dengan pampasan ataupun pencen ilat daripada pekesor. Ini kalau ada kes kecederaan dan sebagainya dapat pampasan, dan pampasan tu bila dibayar tertakluk kepada penggasi juga. Jadi saya mohon ada satu kaedah yang lebih holistik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab mereka dah cedera. Ini mungkin kecederaan kedua apabila wang dikeluarkan, dibayar oleh pekesor, diambil oleh insolvensi. Jadi apakah jalan penyelesaian untuk perkara ini? Dan saya ambil kata-kata yang daripada mantan Menteri Kewangan Yang Berhormat Bagan yang sebut bahawa mati susah, hidup lagi susah. Kita tak nak buat keadaan macam ni. Kita nak rakyat kita sentiasa hidup senang di bawah kerajaan yang sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, ada dua perkara lagi yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan Seksyen 48 berkenaan dengan harta bankrupt yang dikecualikan untuk dibahagikan kepada pemiutang. Pada asalnya RM5,000, iaitu barangan-barangan asas ataupun barangan-barangan ataupun alatan untuk kerja yang tertakluk kepada nilai maksimum RM5,000. Lepas pindaan ni tak ada lagi RM5,000 tersebut. Saya nak tanya, bagaimanakah pihak menteri, sebab kuasa akan diberikan kepada pihak menteri untuk menentukan berapakah jumlahnya. Saya nak tanya, bagaimanakah kaedah menteri untuk menetapkan jumlah barangan yang tak boleh diambil oleh pemiutang? Apakah kaedahnya? Kita mesti ada satu kaedah yang sistematik yang membolehkan keputusan dibuat adil untuk mereka mencari nafkah, untuk menyara hidup dan sebagainya. Kalau tidak, ia akan mendatangkan masalah ketidakadilan kepada mereka yang terbabit. Dan dengan perkara tersebut, perkara terakhir, Seksyen 107 Sab 1. Kalau sebelum ni gaji tidak melebihi RM500 sebulan ataupun pendapatan lain yang harian tak lebih RM50, kuasa untuk menetapkan gaji tersebut selepas pindaan ini diberikan kepada menteri. Saya nak tanya, kenapa kita tak tetapkan terus dengan had gaji minimum RM1,500 ketika ini supaya diselaraskan ataupun tetapkan satu jumlah tertentu. Jadi apakah rasional untuk memberikan kuasa budi bicara kepada menteri? Saya bukan nak pertikaikan, cuma saya nak tanya apakah rasional berbuat demikian. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kerana masa telah sampai, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua dan saya menyokong IUU ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Badan Terap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kepada Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk membahaskan RUU Insolvensi Pindaan 2023. Sebelum saya membahaskan tentang rang undang-undang ini, saya ingin mengambil kesempatan di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk merakamkan takziah kepada seluruh keluarga Lieutenant Colonel PA Awang Iskandar Ampuan Yaakob yang merupakan pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Kedah yang telah kembali ke rahmatullah ketika cuba untuk mengharumkan nama Malaysia dalam misi Malaysia Everest 2023. Dalam masa yang sama, saya juga ingin mengajak kepada semua ahli-ahli Dewan untuk terus berdoa agar seorang lagi pendaki Malaysia Everest 2023
iaitu saudara Muhammad Hawari Hashim yang juga seorang OKU pendengaran yang dilaporkan hilang pada Jumaat yang lepas supaya dapat dijumpai dan diselamatkan segera. Tuan Yang di-Pertua, berbalik kepada perbahasan saya pada petang ini, saya ingin memulakan ucapan saya dengan menyatakan suatu fakta, iaitu berdasarkan statistik dari tahun 2018 hingga September 2022, jumlah warga kita yang bankrupt atau muflis yang ditadbir adalah seramai 47,929 orang. Daripada jumlah itu, 10,378 adalah mereka yang berumur antara 34 tahun dan ke bawah. Manakala mereka yang berumur 35 tahun hingga 44 tahun mewakili kira-kira 37.38% atau 17,917 orang yang muflis. Ada juga laporan daripada Berita Harian. Saya petik laporan daripada Berita Harian tahun 2019, 60% individu muflis adalah di kalangan anak muda ataupun di kalangan belia. Sebelum ini, nilaian ambang bagi hutang yang boleh dikenakan perintah insolvensi melalui petisyen pemiutang di bawah Seksyen 5 Akta ini adalah RM50,000. Kemudian ketika negara dilanda pandemik COVID-19 di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, had nilaian tersebut telah dinaikkan kepada RM100,000. Berikutan dengan perkara ini, kadar jumlah belia muflis telah menunjukkan tren penurunan dalam tempoh 3 tahun sejak tahun 2020 hingga September 2022. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Paguh dan juga Yang Berhormat Kota Baru atas keprihatinan mereka dengan kesempitan yang melanda rakyat ketika pandemik lalu. Melihat kepada keberjayaan ini, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah pihak kerajaan kini akan meneruskan kadar nilaian tersebut atau kerajaan ada cadangan untuk mengembalikan semula nilaian ini ke nilai asal, iaitu RM50,000? Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya seterusnya merujuk kepada pindaan akta yang dicadangkan ini. Pertamanya saya merujuk kepada Fasal 8, iaitu pindaan Seksyen 33B, iaitu dengan memasukkan subseksyen 2A-I. Pada saya, ia adalah amat baik dan wajar dipuji dalam memberikan keadilan kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Namun Tuan Yang di-Pertua, timbul persoalan bagaimana pula dalam kes penghutang yang mempunyai masalah mental yang bersifat sementara ataupun kita panggil gila sekejap-sekejap. Hari ini waras, esok tak waras. Adakah mereka ini akan terus diisytiharkan sebagai tidak mampu ataupun dengan izin incapable? Begitu juga dalam kes seorang yang mengalami depresi ataupun tekanan akibat dikenakan tindakan insolvensi atau dibankruptkan, adakah mereka juga boleh diisytiharkan sebagai tidak mampu? Sekiranya mereka diisytiharkan sebagai tidak mampu dan dilepaskan daripada kebankrapan, bagaimana pula dengan status hutang-hutang mereka? Adakah perlu dibayar ataupun tidak? Dan apakah syarat pelepasan mereka ini? Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, saya merujuk kepada Fasal 9, iaitu bagi pindaan Seksyen 33C. Dalam membahaskan pindaan ini, saya merujuk Dewan Yang Mulia ini kepada satu artikel yang diterbitkan oleh Berita Harian pada 4 Mac 2023, iaitu yang bertajuk Pindaan Akta Insolvensi 1967 akan bantu 130,000 orang dapat pelepasan bankrupt. Kenyataan ini adalah daripada Yang Berhormat Menteri sendiri. Soalan saya berkaitan dengan artikel ini ialah bagaimana ia dapat membantu 130,000 orang untuk mendapatkan pelepasan bankrupt melalui kaedah pelepasan automatik atau automatic discharge di bawah seksyen ini. Apakah kategori kes bagi setiap 130,000 orang ini? Saya juga ingin bertanya kepada Menteri, selain daripada pindaan ini, apakah usaha kerajaan dalam memberikan kesedaran kepada golongan belia untuk tidak dikenakan tindakan di bawah Akta Insolvensi? Melepaskan mereka daripada kebankrapan itu adalah suatu perkara, tetapi perkara yang paling penting, apakah tindakan kita untuk elakkan lebih ramai lagi anak-anak muda
kita daripada menjadi mangsa hutang sehingga dikenakan tindakan insolvensi. Saya juga ingin merujuk kepada artikel Malaysia Gazette bertarikh 26 Januari tahun 2023. Kenyataan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan bertajuk KBS sudah bincang dengan Kementerian Kewangan untuk tangani belia muflis. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang dan Menteri Belia dan Sukan, jika ada apakah usaha yang telah dirangka oleh kerajaan untuk mengeluarkan golongan belia daripada kebangkrapan. Saya percaya masih ramai rakyat Malaysia yang belum jelas berkenaan perkara ini. Di akhir perbahasan saya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memetik hasil dapatan daripada suatu kajian yang bertajuk Faktor-faktor muflis di kalangan belia Malaysia, terbitan 2022, yang menyatakan bahawa faktor utama kebanyakan belia menjadi muflis adalah disebabkan kegagalan belia dalam pengurusan keuangan. Justru saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan agar usaha bersepadu dengan institusi-institusi pendidikan dan agensi kewangan yang berkaitan untuk dipergiatkan lagi pendidikan kewangan meliputi aspek pengurusan kewangan dan pinjaman kepada warga belia, termasuklah bentuk-bentuk pembiayaan dan pinjaman yang tidak patuh syariah agar rakyat ada pilihan yang lebih baik. Melalui usaha permekasaan pengurusan kewangan dalam kalangan belia ini, pastinya kerajaan Malaysia mampu untuk menangani masalah muflis belia di dalam negara kita ini. Sekian, Padang Terap menyokong dan mohon mencadang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuantan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Merujuk kepada cadangan pindaan Akta Insolvensi 1997 tersebut, saya ingin berkongsi situasi yang berlaku di lapangan berkaitan golongan yang terlibat dengan kebangkrapan, terutama golongan muda. Golongan muda ini yang baru pertama kali bekerja. Mereka dihadiri oleh institusi keuangan untuk membuat pinjaman berkaitan dengan pinjaman peribadi, pinjaman pembelian rumah, pinjaman untuk perkahwinan dan lain-lain, sehingga kan jumlah pinjaman had limitnya maksimum. Inilah situasi yang berlaku dan mereka yang muda ini akan membuat pinjaman untuk tujuan tersebut. Dengan ada pinjaman ini, mereka mengharapkan bahawa pekerjaan yang sedang mereka nikmati itu dapat membayar secara bulanan. Namun, terdapat juga situasi mereka yang hilang pekerjaan disebabkan masalah kesihatan, dibuang kerja ataupun syarikat mengurangkan kaki tangan hasil daripada COVID-19 atau lain-lain situasi. Dalam situasi tersebut, peminjam tidak mampu untuk membayar pinjaman mereka seperti rumah, kenderaan dan lain-lain, dan rumah itu akan dilelong. Seterusnya harga rumah apabila dilelong, dia akan menurun jika tiada pembeli. Seterusnya dia akan lelong lagi dan harga diturunkan lagi, dan ia berlaku secara seterusnya begitu. Jadi ia memberi impak kepada peminjam, baki, hutang, dan mengakibatkan mereka tidak mampu untuk menjelaskan baki beza hutang yang dibeli. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua dan juga ahli dewan, keadaan ini menyumbang kepada kebangkrapan. Walaupun had limit telah dinaikkan kepada 100,000, namun rumah yang kita tahu melebihi daripada nilai tersebut, dan kemungkinan untuk golongan muda ini bankrupt amat tinggi, ya. Jadi oleh yang demikian, saya amat bersetuju dengan pindaan Akta 360 Seksyen 33C yang hendak dilakukan. Namun saya ingin mencadangkan juga kepada pihak kerajaan, mungkin di masa akan datang, agar mereka juga diberi peluang seperti berikut. Yang pertama, memberi pelepasan terus kepada mereka yang membuat bayaran secara berjadual dan berdisiplin walaupun tidak sampai had yang ditentukan.
Contohnya seperti 25% daripada jumlah hutang. Seterusnya, tempoh bankrupt ketika ini adalah tiada bertempoh selama-lamanya, iaitu sebelum penjelasan hutang. Jadi kita ingin mencadangkan kepada kerajaan, di masa akan datang, orang yang berhutang ini diberikan tempoh. Contohnya, tempoh bankrupt itu dikenakan kepada mereka 10 tahun. Ataupun dalam tempoh tersebut, selepas mereka ini membuat pembayaran secara sistematik dan berjadual, mungkin ia boleh diberi pembebasan kepada mereka. Poin yang pertama, dalam selain daripada akta tersebut, dalam kesalahan jenayah, hukuman yang dikenakan kepada jenayah ada tempoh. Jadi cadangan saya adalah kita adakan tempoh bagi yang terlibat dengan bankrupt ini. Dengan adanya pindaan-pindaan ini, ia akan memberi ruang kepada yang bankrupt, terutama anak-anak muda, merujuk kepada data statistik 2019 sehingga April 2023 yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi. Bagi mereka yang berusia 44 tahun ke bawah, yang ketika ini berjumlah tinggi, 57.34%, iaitu 19,521 orang daripada 34,043 orang. Tinggi, maknanya 57.34%. Jadi dengan ada je cadangan ini dilaksanakan ataupun pindaan ini dibuat, ia akan membantu mereka yang berumur 44 tahun ke bawah ini untuk meneruskan perancangan membina kehidupan yang lebih baik. Seterusnya mereka dapat membantu, sama-sama membantu membangunkan negara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Akhirnya, saya menyokong Akta Insolvensi 1967 dan kerana ianya sesuai dengan situasi semasa ketika ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Ada 1 minit lagi. Yang Berhormat Muar nak berucapkah? Okey, memandangkan Yang Berhormat yang telah mendaftarkan tak ada dalam Dewan. Jadi kita akan tangguhkan. Okey, ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini didangkuhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 24 Mei 2023. Setuju?